Okey. Okey, kalau macam tu, tak apalah kita mulakan je lah terus ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Melayang serindik di atas pematang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, dimulakan majlis dengan nama yang maha mulia. Dimohonkan limpah berkat atas segala limpahan yang diberi. Yang berusaha, Cik Nur Alwani Abdul Wahab, pensyarah subjek pengurusan masyarakat 3 Universiti Utara Malaysia, merangkap penasihat program kita pada malam ini. Yang dihormati, penceramah jemputan yang berusaha, teknologis Dr. Suzana Basaruddin, Certified Associate in Project Management. Yang dihormati, alumni PJJ UUM Puan Norizan Ibrahim, turut dialu-alukan kehadiran peserta ke sesi webinar pengurusan masa pelajar PJJ Anjuran Pelajar Semester 5 UUM PACE Kuala Lumpur. Baiklah, saya perkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nolela binti Muhammad Ismail, nombor matriks 283298, Akilah Syalini Aplasami 283152, Nur Aziza binti Muhammad 283503, Muhammad Dom bin Lim 283240, Syahrul Nizam bin Uthman 283554 dan Nalini Ibrahim 283279. Baiklah, seterusnya saya menjemput Cik Nur Alwani Abdul Wahab untuk menyampaikan kata alu-aluan sebagai pembuka tirai majlis kita pada malam ini. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Yang berusaha TS Dr. Suzana Basaruddin, Certified Associate in Project Management dan juga pensyarah senior di Universiti Kuala Lumpur. Terima kasih yang berusaha doktor kerana sudi hadir bersama para pelajar saya bagi menjayakan program pada malam ini. Okey, seterusnya yang kedua, alumni jemputan Puan Norizan Ibrahim, alumni PJJ UUM tahun 2014. My ex-student also, terima kasih Puan Norizan. One of the best student in the batch sebenarnya. Banyak yang kita boleh belajar daripada Puan Norizan ni. Okay. Terima kasih juga kepada semua ahli jawatankuasa yang saya pasti telah bekerja keras untuk menjayakan program ini. Mungkin all day with the office tasks and then malam ni sambung dengan kita punya webinar. That is show that macam mana the first way pembahagian masa as a student kan doktor kan? Okay. Terima kasih banyak-banyak dan tahniah kepada jawatankuasa yang Nolela and all the team sekali lagi. Okay, dan saya pasti program sebegini, I believe the participant will keep on coming. Okey, untuk objektif program boleh mencapai objektif untuk kenal pasti cara-cara memudahkan proses pembelajaran sebab para pelajar ini adalah pelajar yang saya pasti komitmennya lebih kepada keluarga, kepada kerja, kerjaya, kepada pelajaran. Jadi kadang-kadang mereka mungkinlah kita bila pembahagian masa tu kita stuck dekat mana we should put the priority first kan, as a pelajar ke, as a student ke kan. Jadi itu yang kita adakan sesi webinar dengan saya pasti dengan garapan, idea dan juga sharing daripada TS Dr. Suzana dan juga Puan Norizan, pasti boleh memberikan idea dan juga pencerahan kepada pelajar how to become more a better student with a good result untuk for the best future itself lah. Okay. Jadi saya pun tak nak mengambil masa yang lama. I believe a lot of things to be share sebenarnya. Jadi saya pass back kepada moderator. Terima kasih. Okey, majlis mengucapkan terima kasih kepada Cik Nur Alwani. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, the most precious resources we all have is time. Ini merupakan salah satu kata-kata inspirasi daripada seorang usahawan dan pencipta teknologi terkemuka dunia Steve Jobs yang sudah pastinya dapat membuka mata semua akan kepentingan masa. Kaji selidik mendapati golongan yang paling kerap menghadapi dilema pengurusan masa adalah golongan pelajar. Senario yang sama juga berlaku kepada para pekerja. Namun,
Pernahkah kita terfikir bagaimana pula keadaan sebilangan besar golongan yang memilih untuk bekerja sambil belajar atau lebih dikenali sebagai pendidikan jarak jauh? Sudah pastinya mereka adalah golongan yang lebih terkesan akan isu ini. Apakah inisiatif dan usaha yang boleh diambil untuk meminimumkan tekanan yang dirasai ini? Bagi mengupas isu ini dengan lebih lanjut, kami telah menjemput yang berusaha TS Dr. Suzana Basaruddin, Certified Associate in Project Management. Saya bacakan sedikit profil beliau. Setelah lulus cemerlang di peringkat SPM pada tahun 1991, beliau telah menyambung pelajaran dalam Diploma Sains Komputer di Universiti Teknologi Maharaja Shah Alam. Seterusnya, pada tahun 1997, beliau telah meneruskan pelajaran peringkat ijazah sarjana muda bidang teknologi maklumat di UiTM Shah Alam. Pada tahun 2002, beliau telah menyambung pelajaran peringkat sarjana dalam bidang Science in Information Management sehingga menamatkan pelajaran peringkat PhD dalam bidang Information Technology and Quantitative Sciences pada tahun 2019 di UiTM Shah Alam. Beliau telah membuat kertas penyelidikan bertajuk Knowledge Asset Taxonomy for Public Institution of Higher Learning Corporate Memory. Antara pengalaman beliau sebagai pensyarah adalah dari Januari 2007 sehingga September 2021 di Universiti Selangor, Faculty of Communication, Visual Art and Computing, dan dari Oktober 2021 sehingga kini, beliau merupakan pensyarah kanan di Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Information Technology. Baiklah, tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kita kepada yang berusaha, TS Dr. Suzana Basaruddin. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih Cik Moderator. Okey, Assalamualaikum semua. Boleh ke saya dengar suara-suara semangat malam ni? Boleh, waalaikumsalam Puan. Boleh. Alhamdulillah. Kita walaupun dah apa melepasi waktu bekerja ni, kita kan pendidikan jarak jauh. Melepasi waktu bekerja dah pukul 9.20 malam tadi, waktu yang sebenarnya bersama muda. Tapi kita berkorban ni, berkorban sebab nak memenuhi keperluan khusus yang ada kan. So support kawan-kawan yang lain juga sebagai audience ya. So ini sesuatu yang sangat-sangat positif lah ya. Okey, baiklah. Tajuk kita pengurusan masa pelajar PJJ. Jadi semua ni ada pelajar PJJ lah malam ni. Ya. Jadi dah berapa lama dah menjadi pelajar PJJ? Boleh saya tahu? Okay, dah ada berapa tahun? 5 tahun ada? Dah 2 tahun kot. 2 tahun. Okey. Ada lagi yang lebih? Tahun ni third year. Third year. Okay. So kalau third year tu dah nak graduate dah lah ya? Ada berapa lama lagi masanya? Ada lagi 5 sem ada certain lambat lagi lah kot. Lambat Okey. lagi. 2 tahun lebih lah. 2 tahun juga lagi. So lama lagi masa tu kan? Kalau rasa struggle, menderita sekarang ni, kena tahan lagi 2 tahun lebih lah kan? Ya. Okey. Okey, baiklah. Untuk kita meneliti pengurusan masa pelajar ni. Okay? So saya sebenarnya tak ada buat slide ya, tapi saya ada beberapa gambar lah, sebenarnya ada 2 gambar saja dan dengan kata-kata yang boleh kita kupaskan untuk malam ni sebab masa pun sebenarnya tak lama ya. Dalam masa 1 jam je kita nak habiskan semua ni. So memang agak berat lah ya. Okey. So untuk pengurusan masa pelajar PJJ, okey, sebagai seorang pelajar lah, saya dah melaluinya. Jadi dah ada pelajar pengajian jarak jauh. Ya, saya pernah melalui program ya pengajian jarak jauh ni. Tapi saya pernah membuat mengikuti program secara part time. Di mana di situ saya buat secara full time. Masa master tu saya dah start part time.
Masa tu saya beranak 2 orang. Untuk part time tu saya mengandung dan bersalin 2 orang lagi. Mengandung dan bersalin 2 orang lagi. Okay. Dan masa PhD saya bersalin lagi seorang. Jadi semua 5 orang anak saya buat master, saya buat PhD. Master saya selama 2 tahun. Master saya memang flexible learning, ya, flexible learning di ITM Puncak Alam, mana saya akan pergi ke kelas sehari dalam sebulan. PJJ flexible learning ni dia akan habiskan waktu face to face tu sehari. Ada 3 atau 4 kelas yang saya akan sit daripada pagi sampai ke lewat petang. So 3 dengan 4 kelas tu perjumpaan dengan pensyarah. Lepas tu kita akan buat assignment dan sebagainya lah. Itu dalam master. So dalam PhD saya buat secara full time. Saya mengajar secara full time dengan 5 orang anak saya. Ya, menguruskan anak-anak, menguruskan kerja sebagai pensyarah pada masa tu. So keseluruhan 2 tahun master, lebih kurang 7 tahun juga PhD. 5 tahun tu memang saya memang daripada mula sampailah writing. Nak tunggu viva tu lebih kurang 2 tahun juga untuk viva, habiskan correction dan sebagainya. So overall 7 tahun jugalah saya menghadapi situasi yang macam ni. Maknanya kita bekerja, kita belajar dan kita juga menggalas tanggungjawab kan, sebagai isteri, sebagai ibu, kita lah anak kan. Jadi kita jiran, kita tak boleh buat tak tahu kat jiran. Okey, kalau jiran ada kenduri, kendara dan sebagainya, kena pergi juga kan. Kalau saudara mara panggil kenduri, walaupun tengah nak viva ni, PhD dan sebagainya kan, tak boleh, kena pergi juga. Jadi itu yang bila saya katakan pengurusan masa tu, dia memang sangat-sangat menuntut untuk kita ni membahagikan masa kita. Memang sebagai seorang pelajar, kita rasa 24 jam tu memang tak cukup. Kan? 24 jam tu rasanya macam kalau tak tidur boleh tak ni? Kan? So kena hantar assignment besoknya tu, kalau tak tidur boleh tak? Okay. So seboleh-bolehnya kita cuba untuk habiskan dan kurangkanlah mana-mana yang perlu kan? Okay. So saya nak share ada gambar ni. Okay. So saya share fotos ya. Saya share screen lah. Screen 1 saya ni. Okay, so not this one. This is the one. Okay. So this is the one yang saya nak share. Okay. So saya rasa semua orang kenal siapa ni. Semua orang kenal kan? Okay. Ini apa ni? Media social influencer kan? Yang terkenal ni. So katanya the most difficult exam. Life. So life is the most difficult exam. Many people fail because they try to copy others without even realizing that everyone has different set of question paper. Jadi kalau kita nak kupaskan daripada apa yang dia katakan ni, dalam kehidupan kita ni setiap orang berbeza. Ada orang yang bujang kan, tapi dia ada tanggungjawab kepada mak, dia pun bela kucing, dia pun ada rumah nak uruskan kan, dia pun ada kerjaya nak uruskan. Ada orang dia dah berkahwin, ada anak, ada isteri kan, ada tanggungjawab, ada yang dah berkahwin ada tanggungjawab pada suami, ada tanggungjawab pada isteri. Jadi setiap daripada orang tu pembahagian masa dia tak sama kan. Bergantung kepada topi yang dia pakai itu. Kan, apakah topi yang dia pakai itu? Adakah topi dia sebagai ibu? Adakah topi dia sebagai isteri? Topi dia sebagai anak?
sebagai kawan, jiran dan sebagainya. Semua ni menuntut pengorbanan. Bila kita katakan pembahagian masa, okey, saya nak jadi apa sekarang ni? Saya nak jadi ibu. So, dalam sehari 24 jam, bila masa yang saya akan jadi ibu? Bila balik rumah je, tak ada topi doktor, tak ada topi pensyarah, itulah ibu kan. Anak menangis, anak nak itu, anak nak ini, itulah yang kena buat kan. So, sampai pukul berapa topi ibu tu saya pakai? Sampai anak dah tidur. Katalah pukul 11 malam. Lepas tu saya nak pakai topi apa? Mungkin topi isteri. Kan? Ataupun sebelum topi isteri tu saya kena pakai topi pelajar dulu. Sebab saya kena tengok dulu apa yang saya kena sediakan sebagai seorang pelajar. Kan? Jadi dia akan berulang-ulang lah daripada pagi pakai topi apa. Lepas tu tukar topi. Kan? Lepas tu tukar topi. Jadi weekdays topi yang berbeza, mungkin ada beberapa peranan. Weekend mungkin banyak lagi. Weekend tu sebagai jiran tetangga, ada saudara mara nak pergi kenduri kan. Jadi pembahagian masa tu sangat-sangat perlu supaya kita ni bukanlah berada dalam dunia kita sendiri je. Kita masih kena bersosial kan. Okey, itu dalam peranan masing-masing lah topi-topi yang kita ada. Okey, cuma dalam kita nak mengekalkan momentum sebagai pelajar tu, memang kena konsisten. Kan? Kena konsisten maknanya kelas memang akan ada jadual dia. Kan? Akan ada dia punya submission, assignment dan sebagainya. Jadi kena setkan bilakah masa yang sebenarnya, walaupun hari bekerja ni kan, hari bekerja tu walaupun kita tak ada kelas kan, tapi bilakah you nak pakai topi pelajar? Mungkin 1 jam sehari you nak allocatekan masa dalam 24 jam tu 1 jam sehari je nak pakai topi belajar, tengok sekejap apa assignment yang perlu buat, continue daripada semalam dan sebagainya. So 1 jam sebagai pelajar tu bergantung kepada diri sendiri. Ada setengah orang bila anak dah tidur, malam pukul 11, dia baru buka laptop, dia baru nak tengok apa yang dia kena buat. Kan? Jadi sedikit hari ni, besok sedikit lagi 1 jam, besok sedikit lagi 1 jam, jadi kita dah accumulate. Kita dah ada satu accumulation masa yang memang kita khaskan untuk pelajaran tu. Jadi belajar tu kita dah allocate lah dia punya assignment nak buat bila, sama ada discussion malam dan sebagainya. Kan? Jadi konsistensi itulah yang perlu sebenarnya. Tak boleh kita katakan kalau ada masa lah buat. Tak boleh. Tak boleh kalau ada masa buat. Kena dah schedule time tu, macam dekat asrama lah. Kalau ke asrama malam tu dia ada prep kan. So kita pun walaupun kita ada banyak lagi topi-topi yang nak pakai tu, dah pakai topi tu, kita kena tengok juga topi ni. Topi sebagai pelajar ni. Berapa allocation kita seminggu. Kalau weekend tu, weekend kita nak allocatekan contohnya 2 jam lah pagi ke ataupun 2 jam lepas kemas rumah tengah hari sebelum masak. Itu 2 jam kan. Ataupun walaupun weekend malam bila semua orang dah tidur kan. Ada setengah orang dia morning. Maknanya dia bangun awal. Pukul 4 pagi dia dah tidur dulu, pukul 4 pagi dia bangun. Itu cara saya masa saya muda, masa SPM. Masa SPM saya tidur dulu kan, dalam pukul 10 lebih saya tidur. Lepas tu saya bangun pukul 4 pagi, masa itulah saya nak study untuk SPM. Pada masa tu memang tak ada orang nak kacau lah, gangguan dan sebagainya tak ada. Jadi 4 sampailah lebih kurang pukul 6, okay, saya akan solat dan siap untuk ke sekolah. Itu masa SPM. Tapi masa saya buat PhD, masa saya buat master dan PhD ni,
saya lebih suka malam. Bila saya dah selesaikan semua topi-topi yang lain tu, so saya akan allocatekan 11 hingga 12 saja malam. Dan masa-masa yang kritikal, masa saya tengah buat correction dan sebagainya tu, okay, saya akan ambil lebih masa. Contohnya pada masa tu, anak saya pun dah nak SPM, semua dah besar dan sebagainya. Saya akan bawa dia orang saya tak sediakan makan malam pun. Saya akan bawa semua orang pergi makan malam. Lepas tu pergi dekat UiTM, masa tu dia ada 24 hours room. Saya bawa semuanya, semua bawa buku sekolah masing-masing, semua buat kerja masing-masing dekat situ sampai pukul 11 malam. Baru balik. So saya akan dapat lebih kurang 9 sampai 11, 2 jam. Dan anak-anak pun semua ada kat situ. Jadi semuanya akan dapat masa yang diperlukan lah. Jadi masa saya buat correction tu, itulah yang berlaku lebih kurang 3 bulan. Jadi peruntukan masa tu sebenarnya sangat-sangat penting mengikut kesesuaian kita. Apa yang kita selesa. Kan? Tak boleh nak cakap bila free nantilah saya buat. Macam tu memang tak free lah. Memang akan ada je semua apa yang berlaku. Jadi bila kita dah berkeluarga, ada pasangan, ada anak dan sebagainya, kita kena bagi tahu. Ini adalah masa mama untuk buat homework. Ini masa mama untuk study. Ini masa mama untuk buat apa. Okey, sebelum tu, itulah masa korang. Daripada mama balik kerja, sampailah pukul 11, sebelum pukul 11 tu, okey, nak buat homework ke, nak makan ke, nak buat apa-apa saja pada masa tu. Jadi semua orang faham, ya, dia punya rules masing-masing, jadual masing-masing. Jadi kita semua dapat sebenarnya masa yang berkualiti lah. Semua orang dapat masa. Bukan saya saja dapat masa saya, tapi semua orang dapat masa yang berkualiti, maknanya dapat perhatian. Kita tak nak terabai lah. Keluarga terabai, suami terabai kan. Anak-anak terabai. Jadi semua akan dapat. Dengan konsistensi pembahagian masa tersebut. Jadi kalau kita kritikal, kita lebihkan masa tu. Kalau kita tak kritikal, contohnya 1 jam sehari dah cukup. Ya? Tapi kena berdisiplin lah. Kadang-kadang, kadang-kadang kita rasa masa tak cukup. Tapi sebenarnya, kita dah terlalai kan. Kadang-kadang sebenarnya phone sangat bahaya. Kadang-kadang kita nak tengok sikit sahaja. Tapi dia punya drag tu boleh sampai 1 jam. Dan kita baru realise, alamak 1 jam dah habis dah. Sebenarnya kalau kita buat something untuk kerja kita kan, untuk homework dan sebagainya, kita dah move on sedikit demi sedikit. Bukannya kita nak allocate 1 hari tu, nak buat semua bagi habis. Untuk PJJ, macam yang saya buat dulu, part time, kita kena buat sedikit demi sedikit. Sebab itulah konsistensi masa tu sangat-sangat penting. Sebab kita tak ada allocate 1 hari. Tak pedulikan semua orang nak buat itu sahaja. Kan? Jadi sebenarnya pilihan masing-masing. Kan? Saya tak boleh nak cakap, okey, kena buat jadual 10 sampai 11, 11 sampai 12. Kalau tak boleh malam mengantuk. Bangun pagi, awal 1 jam. Kan? Sebelum bersiap subuh dan sebagainya tu, cuba tengok kesesuaian mana yang lebih sesuai lah dengan kita punya penerimaan, yang kita punya adjustment, flexibility kan. Sebab kita ni sebenarnya kena motivasikan diri sendiri. Motivasikan diri sendiri sebab inilah jalan yang kita pilih. Ada ke orang paksa untuk anda semua sambung belajar buat PJJ? Ada tak? Tak ada kan? Nak buat sendiri kan? Betul. Betul. Nak buat sendiri kan? Jadi itulah sebenarnya yang kita kena buat. Motivasikan diri sendiri. Cari motivasi. Kadang-kadang, betul.
sangat stres kat tempat kerja sampai saya rasa sangat-sangat stres. Saya tak boleh nak tengok assignment sebab malam ni saya sangat stres. So apa yang saya buat kan? Hiburkan hati sendiri. So saya suka Maharaja Lawak. Jadi saya akan buka kan Maharaja Lawak, tengoklah yang sepatu tu ke apa, buat saya happy. Bila saya happy, saya lupakan apa masalah tadi dekat pejabat yang stressful tu sekejap. Jadi saya boleh balik kepada jadual saya. Jadi okay, yang untuk yang apa ni, sharing yang kedua ni, okay, adalah tentang psikologi. When you start taking care of yourself, you start feeling better, you start looking better, and you even start to attract better. Maknanya you punya orang katakan apa ni, aura kepada orang lain tu akan lebih lagi. Orang you tengok you bersemangat. Masalah apa yang datang pun semangat. Happy je. Sebenarnya you yang buat diri you macam tu. Kalau you terlalu fikirkan stres, memang semua orang ada masalah. Dekat pejabat ada masalah, due date macam-macam lah. Tambah-tambah kalau you tahu tugas sebagai seorang pensyarah ni, dia sebenarnya adalah sotong. Saya selalu bayangkan diri saya ni sotong lah. Ada 8 tangan saya. Saya nak buat yang mana dulu? Tangan ni dulu, tangan ni dulu, tangan ni dulu, tangan ni dulu, tangan dulu kan? Sebab dah jadi sotong. Semua benda kita nak buat dalam satu masa. Kan? Jadi, kita tak boleh sacrifice diri kita dalam keadaan stres. Nak buat kerja. Memang takkan jadi. Jadi, you kena motivate diri sendiri. Buat apa yang you suka sekejap. Kalau you suka makan, makanlah. Cari makanan yang you suka. Kan? Bagi you happy. Okay, I'm quite okay sekarang ni. Saya dah boleh proceed dengan apa yang saya suka. Maknanya jadual saya. Maknanya saya dah boleh tengok assignment saya. Saya dah boleh tengok apa yang saya kena buat. Discussion dan sebagainya. Tapi kalau you tak move on dengan segala masalah yang ada dekat dalam kepala tu, discussion tak akan jadi. You akan jadi marah. You akan jadi tak boleh fokus kan. Sebab you ingat masalah you tadi tu. Jadi masalah tu letak sekejap, nanti besok fikirlah apa nak jadi, jadilah. Kan? So kalau masalah tu kena diselesaikan dengan lebih cepat, lebih baguslah. Supaya you tak drag off. Kan? Walau termimpi-mimpi sampai ke malam dan sebagainya tu. Okay? So itulah yang saya rasa saya hendak kongsikan sebenarnya. Dalam bila Lela bagi tahu tajuknya pengurusan masa ni. Jadi setiap daripada kita individu yang berbeza ni pakai topi yang berbeza. Kan? Dan setiap topi tu kita kena beri hak-hak dia yang sebenarnya. Kan? So masa tu cuba uruskan kalau tak bolehkan dalam sehari. Okey, katalah sehari saya tak boleh nak allocatekan 1 jam pun untuk study, tak boleh. Tapi cuba allocatekan seminggu. Seminggu tu mungkin boleh pilih 2 hari sahaja. Kan? Walaupun bukan tiap-tiap hari. Pilih 2 hari saja yang hari akan study. Hari akan tengok balik apa assignment kena buat, apa assessment kena buat. Nak study untuk exam dan sebagainya. Hari apa. Jadi semua orang di dalam rumah tu dah faham you punya jadual dan takkan menuntut yang lebih. Sebab you dah konsisten dengan apa yang you buat. Konsisten dengan apa yang you buat. You dah deliver kan. Jadi semua orang happy. You sendiri happy. Sebab tanggungjawab you dah deliver. Kan? Tapi kalau you rasa you berhutang dengan anak, you berhutang dengan husband. Banyak yang you tak buat, you tak settle. You tak akan boleh move on. Assignment you pun you tak boleh nak fokus. Kan? So itulah sebenarnya saya harap dah memberi gambaran secara keseluruhan lah. Apa yang saya buat dan saya rasa semua orang dalam menguruskan pengajian, terutamanya pengajian secara part-time. Walaupun saya masa buat PhD tu, saya buat secara full-time. Tapi beza full-time dengan part-time adalah maximum duration pengajian.
Maximum duration pengajian adalah selama 10 tahun. Ya, untuk part time. Untuk full time selama 5 tahun. So 5 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi kita just ikut the flow, di mana kita tak boleh buat dan tak boleh lah. Masa saya bersalin tu, saya masih berpantang. Memang boleh katakan saya tak tengok langsung lah apa yang berlaku. So lepas tu baru sedikit-sedikit adjustment. Bila anak pun dah apa ni agak stabil kan. Kalau baby dulu memang kita tak tahulah masa dia, malam dia berjaga, siang dia tidur kan. Jadi gradually starting to adjust. Jadi jangan cakap kita semua ni jangan cakap saya ni okey, doktor dah berjaya, doktor dah dah berjaya sebab tu doktor boleh cakap macam tu. Tidak, saya pun struggle sebenarnya. Saya pernah frust, tak dapat nak buat assignment, tak dapat nak tumpukan masa, tapi kita belajarlah dari kesilapan kita. Kalau kita tak boleh cara tu, mungkin cara ni. Kan? Kalau kita katakan kita nak allocate 2 jam seminggu, tak dapat 2 jam seminggu, kita gantilah the next one. So sebenarnya ada juga yang tak ganti sebenarnya kan. Jadi bergantung kepada kita. Kita nak dia berlaku ataupun tidak. Sebab dalam pengajian ni kita macam naik tangga. Kan? Kalau kita naik tangga sampai akhirnya kita akan sampai ke puncak. Tapi kalau you duduk dekat situ tak bergerak-gerak, bila nak sampai you tengok je lah ke atas tu. Kan? Takkan sampai punya sebab you tak bergerak. Jadi action is power. Ingat tu dalam kepala, ingat dalam minda, action is power. I kena bertindak, saya kena bertindak, saya kena uruskan, saya kena buat planning, saya kena ikutlah kadang-kadang jadual masa awal semester cantik, warna-warni. Tapi satu hari ke satu minggu je yang kita ikut kan. Lepas tu tak boleh nak ikut. So fahami diri sendiri, sayangi diri sendiri kan. Jangan stres-stres, bagikan diri kita tu happy, barulah kita boleh fokus kepada especially lah pengajian-pengajian. Okay, so saya rasa itu saja. Masa saya pun rasanya dah drag sikit ni masanya. Itu adalah benda penting yang saya nak kongsikan kepada semua supaya semua dapat manfaat. Semua cuba untuk menjalani. Ada yang lagi 2 tahun, ada yang lagi 3 tahun kan. Masa masih panjang lagi tu, struggling. So hopefully semua akan dapat menghadapinya. Dia akan jadi saat-saat yang manis sebenarnya. Dalam pengajian kita nanti bila kita ingat balik semua. Okay, baiklah, terima kasih semua. Kalau ada soalan mungkin boleh kita tengok kepada soalan sedikit. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih doktor. Saya suka part yang action is power tu. Dengan memang dapat memberi semangat lah. Tapi kalau doktor, saya ada soalan lah kan. Macam kita mulakan pengajian PJJ ni kan dengan kita dah tahu dah duration dia mesti makan masa 5 tahun macam doktor sama PhD. Memang dah tahu dekat 10 tahun juga 7 tahun, ada yang 9 tahun. Macam mana doktor nak menanamkan semangat tu supaya macam rasa lamanya. Macam mana? Apa tips tu doktor? Okey. Semangat tu kan sebenarnya macam saya katakan tadilah. Kita kena bina dan bina. Sebab dia akan luntur. Dia akan luntur kan bila kita dah banyak kerja sangat ni. Ya Allah, kenapa lah aku masuk buat ni kan? Kenapa buat ni? Padahal orang lain okey tak payah buat. Boleh senang-senang fikir dan sebagainya. So, motivasi kepada diri sendiri. Balik semula, kenapa saya nak melakukannya. Okay? Jadi, kalau pada saya, pertama adalah kerjaya saya. Sebagai seorang pensyarah, saya kena ada PhD. Laluan kerjaya saya tu
Okay, saya kena ada PhD. Tapi ada je orang yang tak ada PhD. Boleh je, kan? Tapi saya nak merasa, macam mana agaknya buat PhD ni? Macam mana agaknya prosesnya, saya boleh tak laluinya? Saya sukakan cabaran. Saya nak cuba je sebenarnya. Okay, kalau habis tak apalah, sebab tu saya tak nak ambil bonding. Kalau saya bonding dengan universiti, saya dah ambil masa di mana dikonvertkan kepada bond, maknanya saya terikat lah. 5 tahun saya kena bekerja dengan universiti dan kalau tak habis saya kena bayar balik. Kalau saya cuti belajar kan, saya kena bayar balik gaji saya yang saya dah pakai tu. Jadi saya tak nak. Saya kata tak apalah, tak habis pun tak apalah, cuba je dah. Okay, jadi sepanjang 7 tahun tu, 5 tahun lah sebenarnya struggle sebelum dah ready untuk Viva tu, correction dan sebagainya 2 tahun tu. Okay. Pernah tak rasa nak berhenti? Pernah. Banyak kali. Nak berhenti. Saya cakap dengan husband, saya nak berhenti. Saya tak larat nak hadap semua ni. Saya nak berhenti sekarang juga. Husband kata, tak apa, relax dulu, fikir dulu kan. Husband macam nak berhenti masa tu. Besok nak tulis surat dah nak berhenti dah ni. Okay. Tapi tak apa, fikir dulu. Tapi besok, bila fikir-fikir balik, sayang. Sayang sebab saya tak dapat apa-apa atas apa yang saya dah buat selama ni. Kan? The hard work, tidur pukul 1-2 malam, kan? Nak siapkan kertas kerja, nak pergi data collection, exploring, baca artikel sampai pening-pening kepala. Saya letak minyak cekapak je nak bagi mata saya besar, fahamkan 2-3 kali artikel apa dan sebagainya. Sayang the struggling. Okay? Saya tak dapat apa-apa. Kan? Selama saya telah, contohnya saya dah buat 2 tahun kerja. So, 2 tahun ni saya dapat apa? Saya tak dapat apa-apa. Kan? Saya kata okeylah tak apa. Cuba sikit lagi. Dan minta pada Allah kan? Kita, ya Allah berilah kekuatan. Ya Allah berilah petunjuk. Ya Allah berilah pertolongan. Minta pertolongan. Jadi bila kita study ni sebenarnya kita tak boleh nak duduk diam-diam. Kita kena minta pertolongan orang. Minta pertolongan. Macam Leila ni. Leila cuba tanya saya. Kan? Boleh tak doktor? Boleh. Saya kata apa masalahnya? Boleh je. Tak ada masalah. Jadi cuba reach out. Help. Bukan reach out help dalam pelajaran juga tak faham nak tanya kan? Saya rasa lecturer kat luar sana bersedia kalau kita nak tanya apa masalah dan sebagainya. Tapi kita je yang tak nak tanya. Kan? Semua bila ada soalan, tak ada soalan. Kan? So, bila ada masalah sebenarnya kena reach out. Bila ada masalah, reach out. Minta tolong siapa yang boleh. Bukan saja masalah belajar, tapi masalah rumah tangga, masalah pengurusan masa dan sebagainya. Tolonglah. Kalau tak boleh nak masak, anak nak makan, belilah. Kan? Jadi, ada banyak option sebenarnya. Jadi, tak boleh nak cakap saya kena masak, saya kena buat tu. Jadi, kalau tak boleh, outsource. Kan? Banyak yang sekarang ni kita boleh outsource. So, outsource Grab food dan sebagainya. Jadi, kita simplify our life. Jangan asyik fikir nak buat 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang boleh outsource? 3 boleh outsource. 2 lagi kena buat sendiri. Senang banyak kan? Jadi 2 je kena buat. 3 lagi outsource. So itu lah Leila rasanya. Baik, terima kasih. Baiklah majlis merakam. Okey, sebelum tu ada lagi apa-apa soalan ke? Ada ke soalan? Rasanya tak ada kot Tak apa. Yang penting kita dah dapat poin yang doktor nak ni. Kita haruslah ada konsistensi dengan haruslah sentiasa berdisiplin. Baik, doktor, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berusaha TS Dr. Suzana Basarudin di atas sesi ceramah yang begitu menarik sekali. Baiklah, seterusnya untuk slot kedua, kami menjemput seorang alumni pelajar cemerlang PJJ UUM. Beliau merupakan graduan PJJ UUM tahun 2014 dalam bidang pengurusan awam. Kini beliau berkhidmat sebagai State Performance Management Specialist di Tenaga Nasional Berhad. Tanpa membuang masa, saya menjemput Pak Nurizan binti Ibrahim. Silakan Pak Nurizan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya teruja dengan Dr. Suzana tadi. Dia punya dia punya perkongsian tu moles macam saya juga. Okey. By the way, saya nak ucapkan terima kasih kepada kita punya moderator yang sebenarnya saya ni tak prepare apa pun untuk malam ni. Just santai je masuk ni. Saya pun baru touchdown di Kota Baru. Saya bertugas di sini sampai hari Ahad nanti. Bayang kalau weekend pun saya bertugas ni. Sorry. Okay. First of all, saya nak ucapkan terima kasih pada my best friend. Actually, dia sebenarnya lecturer saya dulu. Puan Alwani ni. Tapi sekarang dia jadi best friend saya dah. Okay. Untuk malam ni saya sebenarnya diminta untuk berkongsi pengalaman saya sebagai part-time student. Yang mana saya dah menghabiskan sesi ni lebih kurang 10, 11, 12 tahun. Lebih kurang lah. 10 tahun yang lepas ya. Okey, buat masa ni sebenarnya nak saya share. Umur saya sekarang ni 50 tahun. Tahun ni 50 tahun umur saya. Saya menghabiskan degree saya pada tahun 2014. Masa tu dalam umur saya 40 tahun. Hari saya pergi ambil scroll di atas pentas tu, sebenarnya saya mengandungkan anak saya yang last. Belum. Rasanya belum 40 tahun. Saya 38 tahun. 38 tahun. Saya ambil scroll tu, macam doktor cakap tadi, kita memegang gelaran yang banyak masa tu sebagai ibu, sebagai pelajar, sebagai pekerja. Dan juga sebagai seorang suri rumah tangga. So just imagine kan dalam masa waktu yang sama kita berpegang kepada banyak jawatan. So okey, saya cerita sedikit pengalaman saya sebagai pelajar separuh masa. Untuk kos yang saya ambil iaitu pengurusan awam adalah sepanjang 5 tahun. Tak silap saya. 5 tahun ni Wani? Kita? Okey, 5 tahun. So saya sebenarnya itu adalah kali ketiga percubaan saya untuk sambung belajar. Saya bermula untuk sambung belajar pada anak saya yang first. Masuk SEM 2 saya kantoi. Tak dapat meneruskan pengajian. Saya cuba kali kedua, anak kedua pun sama, tak sampai lagi niat tu. Last kali saya kata by the age of 30 plus saya tak boleh lagi nak tangguhkan saya punya niat tu. So saya struggle juga untuk meneruskan niat saya tu. Alhamdulillah kurniaan Allah, pinjaman dia masa untuk saya menghabiskan saya punya PJJ pada tahun 2014. Alhamdulillah. Tetapi macam doktor cakap tadi, struggle ya kita ni nak menjadi seorang pekerja, nak jadi seorang ibu, nak jadi seorang isteri dalam waktu yang sama. Okey, apa yang saya lakukan masa tu, sebab saya dah tinggalkan tempoh belajar yang lama. Lebih kurang 20 tahun saya tinggalkan waktu pembelajaran yang terakhir masa last saya belajar diploma. Okey. Saya sambung balik semula. Satu, saya nak cerita waktu belajar dulu dengan waktu saya belajar pada tahun 2010 adalah berbeza sangat. Kita zaman dulu dia belajar betul-betul dengan buku, pergi library apa semua. Tapi zaman saya masuk belajar tu dia dah dengan gadget. So cara pembelajaran tu dah berbeza. Dan kita belajar pula tu masa tu part time. Saya bekerja di Ipoh dan kelas saya di KL. Dekat dekat Chokek Wani. Tak silap dekat Chokek kita punya kelas ni. Betul, dekat Chokek tu kan? Dekat UUM Chokek. Itu sekarang dia wani-wani kan Najis saya Dulu Wan bukan main je. Nampak tak close kita bagi nama je dah sekarang kan. Tapi itulah. Ni sekarang saya nak cerita, nak sentuh pasal macam mana saya boleh panggil Wani tu ya. So dalam tempoh saya bekerja dan juga travelling tu,
Saya kena naik ke KL 2 minggu sekali untuk attend kelas, and then kena balik ke Ipoh untuk bekerja. So dalam masa 5 tahun tu alhamdulillah 2 kali dua kali saya nak berhenti. Macam doktor tadi cakap lah, nak berhenti tu ada. Tapi saya dapat support daripada kawan-kawan dan juga masa tu anak saya. Saya bersyukur saya mendapat 2 orang anak sebab saya nak betulkan niat saya nak cerita pasal niat saya. Saya sambung belajar bukan niat sebab saya nak teruskan kerjaya, tidak. Masa tu niat saya nak anak saya beat saya. Kalau saya boleh dapat degree, anak saya mesti lebih daripada itu. Alhamdulillah, atas tiket niat tu anak saya yang sulung memang dah ada master dalam architecture, pun baru habis 2 tahun lepas. Alhamdulillah, yang nombor 2 ni going to insyaAllah. So selepas saya pasal niat, sebab cerita pasal tip sambung belajar ni, saya pasal niat sebab anak saya. Kedua, saya tak mau pengalaman saya dulu susah untuk saya carry anak saya juga susah. So saya tak nak. So saya letakkan limitation bahawa saya kena lebih dan anak saya boleh lebih. Itu niat saya. Alhamdulillah sekarang saya dah mampu betulkan niat tu. So yang ketiga, masa. Kalau ikutkan masa, doktor pun tahu kan, kita sebagai ibu, sebagai pelajar, sebagai pekerja, masa, ya Allah, ya Tuhanku, tak tahu nak cakap. Tapi kalau kita letakkan prioritas kita, contoh apa yang perlu, kita letakkan yang terdahulu, kita setkan yang dahulu. So then baru kita tahu yang kita ni perlu fokus yang mana dulu. Okay? Okey. Yang keempat, tips yang keempat yang saya nak tekan kepada yang ada dalam Webex hari ni, sebenarnya networking. Networking ni penting ya. Sebab tu saya boleh panggil kita punya lecturer ni Dawani. Sebenarnya saya dengan dia, masa saya first time jumpa dia dalam kelas, sebab kelas yang mula-mula kami jumpa, dia kena attend kelas kami 100 orang lebih. Betul tak Wani? The first class, sampai dia komen, the first class yang dia kena attend kami Tawar Menawar, tak silap. Tawar Menawar. Tawar Menawar. So kita pun Tawar Menawar dengan dia, nego dengan dia. Macam mana kelas nak bagi ni. So sejak daripada tu, saya dengan Puan Alawani dah jadi kawan baik. Even though masa tu kami letakkan limit, kalau kami ke kelas, sebagai seorang pelajar dan juga guru, saya masih menganggap dia guru ya, kalau bab ni saya guru, tapi di luar kami dah jadi best friend sampai sekarang. So that's why I kata networking. Networking ni bukan kepada pelajar kepada lecturer saja, networking dengan kawan-kawan kita. Contoh sebagai seorang pelajar part time ni, kalau kita tak ada networking ni susah tau. Sometimes kita ni sebagai pelajar sepermasa ni, kita sendiri masa tak cukup. So kalau kita ada networking yang bagus, kalau ada teammate yang bagus, satu kertas kerja kita boleh settle satu malam je. Wah, pecah lubang nampak. Nowadays pun macam-macam ada. Kemudahan. So yang penting kita kena ada networking yang bagus. And then kita sekarang ni kita ada macam-macam kemudahan seperti gadget. So gunakan gadget yang ada ni untuk kita setkan jadual kita. Kita tak mampu untuk fikirkan semua. Sekarang ni banyak sangat kemudahan. So saya rasa student sekarang lagi pandai daripada kita lah. Kalau dulu kita work hard, tapi sekarang work smart. Itu yang bagusnya sekarang ni, ada extra value yang you all boleh add dalam you all punya tempoh nak menghabiskan sesi part time ni. Sebab saya dah tengok ni masa dah pukul 10 ni. Okey, yang Puan, kalau Puan nak ya, extend saya. masa pun boleh. Boleh juga, Puan teruskan je. Boleh. Boleh Puan, sebab bibit ni lama. Boleh. Okey, yang paling penting, walaupun kita letakkan prioriti yang mana pun, tapi sebenarnya kita kena jaga keseimbangan dan perhatian kita. Contoh ya, kalau kita fokus kepada pelajaran saja, adakah balance ke? Tak kan? Kita kena fokuskan juga kepada keluarga kita, kerjaya kita. So once kita
letakkan penjadualan yang betul, insya-Allah kita akan berjaya. Sebagai contoh, saya tak nak ambil contoh orang lain. Percaya atau tidak, saya sebenarnya adalah macam mana facilitator juga untuk company saya. So you just imagine lah, dalam masa saya PJJ hari tu saya juga mengajar. Saya macam Prof lah, Dr. Suzana lah juga, kita mengajar dalam masa yang sama kita belajar. Sebenarnya konsep pelajar dewasa ni dia bukan belajar, dia berkongsi. Banyak benda yang kadang-kadang lecturer dia secara ilmiahnya dia boleh mengajar, tapi daripada segi perkongsian ilmu dan pengalaman kita boleh share. Okey, dan satu lagi, ini memang saya nak minta semua fokuskan, walaupun kita letak macam-macam, kita kena reward diri kita. Kita kena reward diri kita, especially semua ni sebenarnya saya rasa semuanya bekerja part time juga ni kan. Bukan bekerja part time, dia belajar part time, tapi kerja sepenuh masa, betul So dapat gaji pergi reward dulu, pergi makan sedap-sedap ke, beli shopping ke, tak kira lah, sebulan sekali dapat baju selai pun cukup lah. Dan you rasa value yang you dapat tu, duit yang you dapat tu walaupun sikit, puas hati. Saya berterima kasih dengan apa yang saya struggle sebelum ni. Saya sharekan, saya boleh naik pangkat dalam masa 5 tahun, triple. Walaupun struggle dan usaha yang saya buat sebelum ni, sebab saya naik pangkat daripada non-exec kepada eksekutif dalam tempoh umur yang lewat tau. Umur saya 40 tahun baru saya dapat menjadi seorang eksekutif dalam TNB. So Allah kurniakan, pinjamkan rezeki pada saya dapat naik pangkat dalam tempoh yang sangat cepat. Alhamdulillah. So jangan risau, letakkan niat, kita belajar bukan untuk kerjaya, tapi kalau Allah setkan kita punya rezeki, insya-Allah kita akan dapat semua-semua tu tanpa kita sangka. Saya rasa saya dah rangkumkan semualah. Saya serahkan balik kepada moderator kita. Kalau ada soalan ke, boleh tanya saya. Puan, saya ada soalan. Sepanjang Puan belajar PJJ tu dalam tempoh 5 tahun tu, ada tak apa-apa cabaran yang Puan masih lagi tak dapat lupa sampai sekarang? Peristiwa ke, Allah. boleh kongsi sikit? Okay, first thing, saya nak share Wan ni tahulah kisah saya. Saya berpisah dengan suami saya pada semester yang ke-8. So saya menghabiskan 2 semester terakhir dengan sebab dah tu. Bukan berpisah sebenar tau. Berpisah sementara. Sehingga tempoh saya punya penceraian habis. So just imagine kan, kita struggle seorang-seorang, saya dengan anak saya. Saya ada 3 orang anak. 2 orang anak yang memang dewasa ni yang betul-betul support saya. So itu antara yang membuatkan saya rasa saya tak boleh nak lupa. Dan okey, satu lagi yang saya memang sampai sekarang saya tak boleh lupa. The last day paper, kita dalam seminggu last sem tu, the last paper saya kena denggi. So saya sit exam, hari last saya tulis, ini bukan tips just share pengalaman saya. Saya tulis dekat paper jawapan tu, Puan Tuan pemeriksa, saya tak sihat, saya sit exam ni just because saya nak habiskan semester saya terakhir. Sila bantu saya. Itu saya tak boleh lupa. Tapi alhamdulillah, carry mark saya memang dah pas dah. Cuma itu extra lah, ni dah gelak. Dah senyum. Itu antara yang saya tak boleh lupa lah. Yang lain tu semua sweet memory saya. Sebab kami, alumni saya 2014 tu, sampai sekarang keep in touch. Kami memang ada group. Okey, itu je. Memang
cukup besar cabaran Puan. Saya amat kagum juga Puan dapat menghabiskan pelajaran Puan. Dan Alhamdulillah Puan dapat rewards apa yang Puan usahakan selama ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Okey. Apa nasihat terakhir Puan kepada kami yang budak-budak baru nak belajar ni? Ada apa-apa nasihat BBNU mungkin? BBNU. Ah, Anak saya selalu pakai term-term yang baru ni. Okey, ah, ah. saya tak ada banyak nasihat. Biasanya you all lagi banyak nasihat dengan orang-orang yang sebelum ni kan. Saya tak ada nasihat. Saya just nak bagi tip je. Mm-mm. Belajar ni you all jangan stres. Sebabnya kalau kita stres, benda tak masuk. Saya bagi tips satu je ya. Sebenarnya saya pun dapat tips ni masa saya belajar SEM kedua. Sebab SEM yang pertama, saya ada drop satu paper, saya repeat satu paper. Saya ada berkawan dengan seorang dia pegawai immigration, kalau Wani masih ingat ya Nazri. Dia pegawai immigration. Dia juga adalah pelajar tahfiz, sebab anak saya yang bungsu ni pelajar tahfiz. Saya mengambil pendekatan untuk bagi tips dekat adik-adik lah. Bukan adik ni, sebenarnya anak-anak ni. Anak saya yang sebelum pun dah 28. Okey. Belajar ni kalau boleh sebelum you all nak tidur, nota-nota tu you all glance through saja. Glance through. Kita dah struggle belajar sebenarnya. Kita dah baca semua. Glance through sebelum nak tidur tau. Sebabnya pelajar tahfiz yang ajar saya ni, you glance through, tengok saja, dia macam macam mana? Macam tab tu. Kita tengok sebenarnya dia dah masuk dalam memori kita tau sebelum tidur. Once you bangun tidur, you glance through balik. Sebenarnya dia macam dia set dalam kepala kita tau. Saya ambil pendekatan tu, alhamdulillah. 3 SEM terakhir saya dean list lah. Itu saya cakap. Saya yang mula tu saya tak dapat tips. Yang last tu saya dapat tips, betul alhamdulillah. Dia kira tips tu menjadilah. Tapi nak kena usahalah juga ya. Bukan takat nak glance through je. Itu menipu ni, membongak namanya. Itulah tips dia. Okey, itu saja saya Okey. rasa. Okey, baik. Kita ada satu soalan daripada chat ni. Saya bacakan ni soalannya. Bagaimana pendapat Puan jika individu tersebut bekerja shift dan kekangan masa yang banyak tapi semangat untuk belajar masih tinggi? Okey, ni student part time yang biasanya kilang. Macam kami pun ada student TMB sendiri banyak staff yang kerja shift yang buat part time. Okey, saya ambil anak saya sebenarnya kerja shift ke ataupun kerja normal ke sama je. Kalau you set jadual yang betul, boleh je. Sebabnya kerja shift ni lagi bagus sebenarnya tau. Sebab saya tahu anak saya, dia 4 hari bekerja, 2 hari dia cuti. Kadang-kadang kalau dia shift malam, dia ada 3 hari ekstra cuti. So kalau dia gunakan masa ni betul, insyaAllah sama je macam orang normal shift. So sebenarnya time management. Kalau you all pandai setkan benda tu, insyaAllah boleh. Tak ada masalah. Ni just bukannya ekstra orang kerja shift ni dia lain sikit, manusia unik. Tak. Sebenarnya kita sama je. Okey. Baik. Baik, kita buka lagi kalau ada apa-apa soalan. Siapa bagi soalan tadi? Nizam ya? Suardi Nizam. Okey. Ada satu. Semangat dia orang malam-malam ni webinar pukul 10. Baiklah, saya rasa dah tak ada lagi soalan ke? Dah tak ada ya? Okey. Baiklah, kalau macam tu kita teruskan ya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nuriza binti Ibrahim di atas perkongsian yang begitu menarik sekali. Okey, jadi
perkongsian daripada Puan insya-Allah akan kami jadikan sebagai panduan secara keseluruhannya. Perkongsian daripada Puan Nuriza dengan Dr. Suzana amatlah berharga kepada kami yang baru nak menempuh alam pelajaran dengan pekerjaan ni. InsyaAllah kami akan jadikan panduan. Okey, baiklah sampai di sini majlis kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada tuan-puan yang hadir pada sesi webinar pengusaha masa pelajar PJJ ini. Semoga perkongsian ilmu pada malam ini dapat dijadikan ajakan paradigma dan titik tolak kepada semua untuk meningkatkan keupayaan diri dari segi pengurusan masa sejajar dengan keperluan masa kini. Baiklah, saya serahkan majlis kita kepada Nalini. Dipersilakan Nalini. Terima kasih Moderator Puan Melia. Selamat sejahtera kepada Puan Tan Sri Dr. Suzana, Puan Norizan, Puan Nur Elwani dan kawan-kawan tim saya dan juga kawan-kawan yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang join pada hari ini, dekat chat box saya ada share link tinjauan selepas program ya. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah scan ataupun tekan link tu. Lepas tu isi borang tu lah soalan-soalan yang berada dekat link tu dan hantar kepada kami lah. Okey, so ada apa-apa soalan tu boleh tanya sebelum kita tamat sesi webinar kita pada hari ini dekat chat box juga. Sekiranya tuan-tuan ingin nak bercakap pun boleh, moderator akan bagi masa untuk tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, saya ulang ya, ada link tinjauan selepas program. Okey, berada dekat chat box. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan link yang saya dah share dekat chat box. Boleh jawab soalan-soalan yang ada dekat link tu dan hantar kepada kami semula. Okey, terima kasih semua. Okey, saya serahkan majlis ni kepada Puan Moderator. Terima kasih. Okey, saya rasa macam dah tak ada soalan lagi ya. Kalau macam tu, okey sampai di sini saja majlis ni. Sebelum tamat majlis ni, kita mainkan video daripada grup kami lah untuk ni. Jadi selamat menonton. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menghadirkan diri dalam majlis ni. Ya, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam, terima kasih semua. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kalau ni boleh kita ambil gambar ke? Okay. Okey, kalau macam Okey. tu Ada lagi. minta buka kamera ke? Sorry. Kita ambil Okey. gambar. Okey, siapa yang ni boleh minta buka kamera dah? Saya ambil gambar ya. Okey. Jadi itu saja. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih kasih. Doktor atas perkongsian. Okey.
Okey, terima kasih. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okay, all the best ya semua. Semoga dapat menamatkan pengajian. Ya, Okay. terima kasih doktor. Terima kasih Bye. banyak, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum.